Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar-pendengar Jom Sembang. Saya Syami Gama. Saya Uzair Fazli ataupun Jad. Jadi kita kembali lagi dalam episod yang ke-5, betul? Ya. Kita masih konsisten untuk Jom Sembang. Konsisten tu perlu. Jadi kita tak perlulah nak bagi alasan kan, tak ada studio ke, tak ada apa kan. Ada barang kita jalan. Buat saja di mana pun. Kan? Dan kita juga tengok kan, minggu lepas ada banyak orang, kita dah banyak mendapat video, banyak orang dah mula podcast. Ya. Kita tak cakap ini effect of Jom Sembang. Tapi menariklah bila kita tengok trend banyaknya ada podcast. Walaupun Waima pada YB sekali pun betul buat. Kita tengok baguslah bagi aku. Chief kita Chief YB Adam Adli kan, dengan Rara. Dia buat studio YB. Lepas tu saya juga minggu lepas saya ada tengok sekumpulan wartawan daripada Awani pun dia buat channel sendiri. Nama channel dia Tiba. So dia pun ambil konsep sama macam Jom Sembang dan juga Keluar Sekejap, membincangkan isu-isu semasa lah. So saya rasa kita orang Malaysia ni dah masuk satu fasa. Kita suka mendengar benda-benda yang panjang kat YouTube, ataupun kita akan buka YouTube untuk mendengar benda yang berfaedah. Ya. Betul tak? Kadang-kadang orang sekarang dia tak macam dulu. Dulu banyak yang suka membaca, menulis dan sebagainya. Tapi sekarang orang lebih suka untuk dengar, melihat benda-benda yang melibatkan visual lah. Jadi sebab tu orang bila dia buat podcast, dia nampak macam kita sembang santai, nampak tak berat. Tapi benda tu intelektual, beri info dan sebagainya lah. So aku rasa sebab tu lah orang zaman sekarang ni lebih suka dengan idea podcast tu sendiri. Dia berbanding dulu yang podcast ni tak berapa disambut baik. Tapi kini dah lain lah. Dah mula kita kata relevan lah. Ya. Saya tengok kalau jiran kita pun dekat negara Indonesia, dia banyak channel podcast ni biasa. Bagi dia makanan lah. Dan nanti tu kita nak tanya juga, sebab kita akan ada episod yang seterusnya, kita ada tetamu. Ya. Kawan kita daripada Indonesia. Episod 5 part 2 lah. Part 2. Dia special edition. Yes. So kita nantikan. Okay, tapi tak apa, untuk episod yang pertama ni, episod 5 bahagian pertama ni, kita nak cerita kita tak bawa banyak isu. Kita dah belajar kita bawa 3 isu je. Yes. Untuk kita sembang dalam masa 30 minit. Jadi saya nak buka dulu, kita nak cerita berkenaan perkembangan yang paling terkini. Parti jet kata. Bukan. Okey, kita nak cerita tentang ni, Parti Muda bergerak solo pada pilihan raya negeri yang akan datang. Parti budak nakal Okey, jadi itu perkembangan yang terkini lah. Bila minggu lepas kan, kita dengar pengumuman daripada YB Syed Saddiq dan juga pimpinan mereka, yang mereka telah ambil keputusan untuk bergerak secara solo dalam pilihan raya negeri yang akan datang, yang 6 negeri ni. Jadi respon awal lah, sebelum Jet ulas apa-apa kan, respon awal bila mendengar keputusan tu, terkejut, ataupun dah agak, ataupun marah, sedih, kecewa, ke gembira. Mixed feeling sebenarnya. Mixed feeling. Komen awal macam mana rasa? Kalau komen awal, respon awal untuk tindakan muda buat keputusan untuk bergerak secara solo untuk pilihan raya negeri, bagi aku nampak benda ni nonsense lah. Okay. For me nonsense. Sebab natural respon ke? Boleh je. Okay, kalau ikutkan kita cuba patah balik, imbas kembali kenangan-kenangan di awal-awal Partai Muda ni, penubuhan tersebut, mereka mencanangkan bahawa penubuhan muda adalah untuk menjadi third force dalam kalangan parti, arena politik Malaysia. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya lah, di mana muda berfikiran, mungkin Syami boleh respon sebentar lagi, yang muda memilih untuk menyertai PH, bukan menyertai, tapi
sealiran dengan PH untuk kita tumpu kepada satu musuh. Itu Perikatan Nasional. Kalau yang dulu ada dua musuh lah, which is Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Itulah yang menjadi satu gabungan yang kita sebut sebagai PH Plus ataupun Pakatan Harapan Plus lah, Plus Muda. Jadi bila berlakunya benda tu dan sebelum Muda masuk secara rasmi dan belum diterima lagi, kita menjangkakan dia betul-betul nak kata memang stay ke dalam arena ni, sebab dia dah menyimpang apabila dia memilih untuk menyertai ataupun sealiran dengan PH. Bagi aku dia dah menyimpang daripada dia punya awal-awal tujuan Perubahan Muda untuk menjadi third force party tu, untuk menjadi lebih ketika lah ini dia hentam, ini dia hentam. Tapi apa yang jadi sekarang adalah Muda tiba-tiba selepas dia dah bercomolot lah, kita kata terpaksa guna bahasa kasar sikit, bercomolot dengan PH semua, tiba-tiba dia nak keluar pula. Dia tak mau, dia nak gerak solo. Katanya kalau orang kata dalam istilah bercinta ni broken lah. Sebab cinta tak dibalas, tepuk sebelah tangan. Tapi kenapa aku cakap nonsense adalah bagi aku apa yang diperjuangkan Muda tu sebenarnya tak lari pun dengan apa yang diperjuangkan oleh PH. Kita perlu orang kata menjadikan satu lawan satu tersebut. Kalaulah PH boleh membentuk gabungan dengan BN dalam pilihan negeri, Muda yang membentuk kerjasama yang lebih awal daripada BN sepatutnya lebih memahami keadaan tersebut. Tapi kenapa benda gerakan solo ni boleh terjadi? Kita tak tahu. Mungkin ada mungkin ada saka tua yang no comment, menurunkan wahyu dan sebagainya. Tapi itu semua persoalan lain lah. Semuanya bagi aku nonsense lah tindakan tersebut. Tak patut. Syami? Saya tertarik lah bila Jet memberikan komen yang jujur berkenaan dengan kita panggil Muda exit PH. Sebelum tu sebelum tu kenapa baru nak komen dia tadi. Bagi aku Muda ni kena banyak bersabar sikit lah. Baru berapa tahun, sabar sikit. Sebab kenapa Muda kena sabar nak masuk dalam PH ni? Aku nak petik satu istilah yang digunakan, dicanangkan oleh Syami, iaitu trust deficit. Trust deficit tu ada dalam kalangan akar umbi PH. Daripada sebab apa boleh ada trust deficit akar umbi PH terhadap Muda? Kita imbau lagi sejarah-sejarah yang lampau. Bukan tak ada lampau, tapi baru-baru ni dalam pilihan raya negeri Johor, Muda melanggar kursi PH yang sebenarnya kalau kita tengok daripada jumlah undian untuk setiap calon tersebut, calon PH boleh menang kalau Muda tak langgar. Benda itu yang membawa kepada trust deficit. Antara salah satu faktornya lah. Ni angkat Lakin tu lah Yes, Lakin. So kena bersabar sikit. Kita kena bagi, sebab trust ni kita tak boleh percaya. Kita tak boleh paksa. Trust ni kena dia earn. So kena bersabar sikitlah. Inilah nama dia perjuangan. Sepatutnya jangan terlalu terburu-buru. Dia cakap macam saya boleh buat apa-apa. Saya tak tahu. Kita dengar ya. Bila aku dengar dia nak bertanding solo, aku jadi aduh, apa ni? Tak apa. Kita faham lah sentimen yang dibawa, apa kita kata, perasaan tu kan. Sebab nanti saya nak tanya juga Jet apa komen dia bila Adam Adli juga mengeluarkan kenyataan kan
Tapi itu sebelum tu saya nak jawab dululah beberapa pandangan. Macam Jack kata, the trust must be earned, not be given lah, kita kata kan. Dia kena di earn. Jadi betul, saya faham bahawa muda bila dia dah bersetuju untuk masuk ke dalam PH, maksudnya dia dah mulakan proses untuk masuk dalam PH, dia kena tunggulah proses tu kan. Kena melalui perit-perit getirnya, kita kata kan. Kena palau ke, kata walaupun dah bagi 3 surat, dah bagi 4 surat, dah pergi jumpa Datuk Seri Anwar, kata, tapi tak diberi sebarang respon. Itulah kita kata, yang Jack kata ada trust deficit. Sebab dari pimpinan PH, dia mendapat tekanan daripada akar umbi untuk tidak menerima muda tu dalam komponen parti. Tapi nak tak nak, dia kena terima juga. Sebab kalau tak, akan berlakunya macam yang sekarang. Apa kita kata, nak berlanggar lah, berlanggar kursi, kita kata. Cumanya, saya nak kata macam mana, saya setuju bila Jack kata juga tadi, muda ni pada awalnya dibina dan ditubuhkan untuk menjadi third force. Jadi hakikatnya memang dia adalah parti yang menjadi third force. Jadi silapnya adalah bila muda mengumumkan untuk memohon masuk ke dalam PH, memohon untuk bekerjasama dengan PH. Jadi dia dah jadi masalah, guys. Sebab bila dia mengikat, kita kata kita dah ada relationship dengan orang, tiba-tiba kita nak buat taik dengan dia, mana boleh macam tu. Kita dah terikat kan. Kita dah macam, kita dah buat keputusan dah pun. Macam sebelum kita nak mengikat diri kita dengan parti Pakatan Harapan tu pun, muda nak mengikat, dia dah fikir betul-betul tak ni. Dia bukan tiba-tiba jomlah kita pergi join Pakatan Harapan ke. Tak. Saya rasa proses tu dia dah tanya ahli-ahli parti, pimpinan semua, pergi tour negeri-negeri tanya, dan semua bersetuju untuk bekerjasama dengan PH. Tapi bila dia keluar, itulah jadi masalahnya. Dia keluar, dia kata sebab tak dapat perhatian, respon tak ada, apa semua. Jadi walaupun saya mengenali beberapa orang penting dalam muda, saya merasakan keputusan awal untuk masuk ke dalam Pakatan Harapan itu dan bekerjasama di dalam PRU15 itu adalah salah. Sebab kita dah nampak benda ni akan jadi, which is PH tak akan terima, apa semua akan lambat, dan orang muda nak cepat kan. Jadi bila ni dia tu, so patutnya tak payah masuk pun, tak payah buat pun permohonan tu, dan you jadi third force. So tak adalah masalah sekarang, betul tak? Kalau kita faham orang PH marah sekarang sebab apa istilahnya, bercomolot dengan orang-orang PH, gunakan jentera-jentera PH apa semua, gunakan pengundi-pengundi PH untuk mengundi. Tapi bila ni keluar macam tu, kita faham lah sentimen macam tu, orang marahnya. Jadi respon saya sebenarnya setuju daripada awal jadi third force. Tapi bila sekarang ni dia jadi masalah, problem lah. So itu yang aku nak kembangkan sikit perbincangan ni, untuk kita tekankan dari sudut, aku nak tekankan dari sudut trust deficit tu. Sebab bila mana muda membuat satu keputusan yang nak menjadi third force semula, selepas dah bercomolot dengan PH dan sebagainya, itu akan menimbulkan lagi dan menebalkan lagi trust deficit tu. Sebab kenapa? Kalau kita nak tengok bila dia secara tiba-tiba membuat keputusan untuk bergerak secara solo di dalam pilihan raya negeri ni, ada orang yang akan melihat bahawa tindakan Sadiq ataupun muda untuk solo ni adalah memecahkan undi. Untuk memecahkan undi dan berusaha untuk ada sebagainya menggunakan jentera untuk memburukkan PH ataupun BN dan sebagainya, yang mana dia akan menyumbang kepada perpecahan undi tersebut. Pecah undi, dia akan relate pula kepada sekarang ni Atuk dah mula, sebab Atuk dah mula berpelukan, dah salam dengan antara komponen
parti dalam Perikatan Nasional. Lepas tu baru-baru ni pula kita digemparkan, Presiden muda berjumpa pula dengan Datuk. Itu gambar lama. Yalah, tapi dia pernah jumpa lah. Dia jumpa di Jepun. Jepun. Benda tu menjadikan fishy. Aku tak menuduh, tapi inilah yang aku dengar sebenarnya daripada pengkat bawah di lapangan. Di lapangan yang orang akan cakap, ni macam game atuk ya. Muda ni macam kena tunggang dengan atuk ya. Nak pecahkan undi PH, nak lemahkan PH. Muda ni nak lawan siapa sebenarnya? Nak kalau nak join. Jadi timbul pula persoalan. Sekarang ni muda pilih nak Pakatan Harapan, follow Pakatan Harapan. Tak nak Pakatan Harapan, pergi ke Perikatan Nasional. Jadilah game walaupun. Tapi dia nak jadi tengah-tengah. Macam mana? Tak boleh. Kalau kita sembang dari sudut politik sekarang, boleh. Kalau dari segi demokrasi, semangat demokrasinya boleh. Tapi dari sudut politik tak kena lah. Realistik politiknya tak boleh lah. Tak kena lah. Sebab kita ada misi yang lebih besar. Okey. Saya faham macam tu. Okey, cumanya saya nak cuba tanya kepada Jad pandangan Jad sebab saya juga mendengar we have to be fair, okay? We have to be fair kenapa keputusan ni dibuat. Keputusan ni buat, kalau kita tengok based on statement daripada YB Said Saddiq, dia mengatakan muda dah hantar 3 surat dan dah buat aturkan pertemuan dengan pejabat YB Saifuddin, itu Setiausaha Pakatan Harapan, dan dah diberikan tarikh dah pun. Tapi tiba-tiba last minute bila nak pergi, orang pejabat YB Saifuddin kata, sejak bila ada temu janji ni kan? Bila pula ada set nak jumpa dengan Pakatan Harapan? Akhirnya cancel. Dan lepas tu YB Said Saddiq sendiri pergi jumpa dengan Anwar Ibrahim, terserempak kat parlimen ke apa. Anwar Ibrahim kata, okey, tak ada masalah, nanti kita aturkan pertemuan untuk perbincangan ni. Tapi tup-tup tak ada pun pertemuan tu. Dan bila ada orang kata, kenapa Said Saddiq komen, selalu je melalak dekat Twitter, selalu je melalak guna video TikTok, padahal dia tak diberi ruang untuk berjumpa dengan Pakatan Harapan. Jadi adakah itu adil? Maksudnya keputusan muda untuk keluar. Sebab ada orang kata, kenapa dia tak pergi jumpa, kenapa tak ada bagi cadangan idea polisi ni pergi dekat mesyuarat ke apa. Dan muda terpaksa buat macam ni sebab tak dilayan, ditendang. Dia nak, keputusan dia macam ditelan mati bapak, macam itulah. Macam tu, ditendang mati mak, mungkin istilahnya. Jadi how macam mana Jack melihat, kalau Jack berada pada posisi muda kan, adakah akan kekal juga, tak apalah saya ni, tak apalah, kita kena sabar kan, ataupun tak apa, kami ambil keputusan untuk keluar. Betul ke tak keputusan dia tu? Betul ke tak? Sebelum saya nak tanya respon tu lah nanti. Sebab tu aku dari tadi duk mengulang tentang trust deficit tu. Sekarang ni kita faham yang beberapa siri cubaan untuk mengadakan pertemuan untuk membincangkan lebih lanjut tentang kerjasama muda dan juga Pakatan Harapan. Tapi kenapa aku tak boleh nak bercakap ni dari sudut Pakatan Harapan as a whole, because I'm not kepimpinan yang dia terlibat dalam Pakatan Harapan. Tapi apa point of view aku adalah, pandangan aku adalah, kenapa benda ini boleh berlaku adalah kerana sifat ataupun muda tersebut yang kuat melalak tu, yang kuat melalak tersebut menyebabkan orang sukar nak macam, dia ni betul ke, ikhlas ke nak berkawan dengan aku ni, betul ke? Bila dia macam kita kehidupan biasa lah kan, kita berkawan ni, kita berkawan, ni contoh contoh. Kita berkawan, tapi hang duk kat semua orang kat public
duk kutuk aku. Ni tak kena, itu tak kena, aku buat ni tak kena, semua tak kena. Lepas tu orang kata kita best friend lah. Kita best friend. Oh, okey, faham analogi tu. Macam mana? Nak mengaku ke? Nak jumpa selalu, kita pun jadi terasa hati. Betul tak? Kita pun jadi terasa hati. Jadi benda tu yang pandangan aku lah, dari sudut emosinya begitu. Tapi kalau nak kata ini yang kita dah sembang dah dalam off air. Tapi benda ni aku tak boleh nak sentuh. Itulah bagi hakikatnya aku lah yang tu. Menyebabkan bila bukan sifat, sebenarnya attitude daripada sebahagian daripada muda tersebut, itu yang menyebabkan orang jadi nyampah nak bergabung tu. Okey lah, saya setujulah. Maksudnya macam aku cakap, kena banyak sabar lagi. Kena sabar lagi, sikit lagi. Game dia tu adalah kesabaran lah. Tak perlu Sabar. nak melalak buat video banyak-banyak sangat apa. Sebab muda ni macam kalau kita bandingkan kalau UMNO kita boleh kata macam orang tua lah. Keadilan ni remaja. Anak-anak nombor 1 lah. Muda, baby lagi. Baru lagi. Sabar kejap, sabar. Okey. Kita saya rasa titik temunya begitulah. Tak perlulah kita. Tapi macam mana dah nasib menjadi bubur lah, kan? Dah keputusan dah dibuat. Apa yang boleh kita kata, kan? Kita doakan yang terbaik. Macam yang aku tak tanya, aku jadi tanya apa? last. Yang aku tak tanya, muda sekarang memang on strike to PH lah. Oh, open. Dia open strike. Boleh katakan kebanyakannya peluru tu tala kepada PH. Seronok aku tengok game PN. Muda dah tolong buat kerja. Itu yang kita tak nak. Sebab tu aku rasa nonsense lah. So kita kalau sebab nak sembang muda ni panjang. Jadi kita lebih baik kita sembang off air lah. Betul? Okay. So okay, cukup. Aku rasa aku nak buka satu topik baru. Topik kedua yang kita akan sembang dalam Jom Sembang ni, yang mana topik ni mendapat sambutan yang agak hangat, terutamanya dari kalangan TikTokers dan juga Twitter. Isunya adalah tentang Kedah Berselawat. Kedah Berselawat ni adalah satu program yang menghimpunkan umat Islam, umat Islam Kedah lah, umat Islam Kedah yang menghimpunkan juga sebahagian daripada para asatizah, ustaz-ustaz dan juga ulama yang mereka akan berqasidah, berzikir dalam majlis tersebut, dan akan ada sedikit tausiah lah, ataupun kita panggil peringatan lah. So ini bukan program politik lah sebenarnya? Supposedly. Okay. Tapi apa yang menariknya, Kedah Berselawat ni dia di bawah anjuran, kalau tak silap aku lah, anjuran pejabat Menteri Besar Kedah, which is Sanusi juga, antara penganjurnya lah. Jadi Sanusi antara yang merasmikan program tersebut. Tapi inilah titik temu dia, yang mana apa yang membuatkan program tersebut mendapat sambutan hangat kali ini dari sebahagian besar rakyat Malaysia adalah disebabkan dalam majlis tersebut yang Syami sentuh tadi, tak sepatutnya program yang politik, tapi program tersebut dipolitikkan. Antaranya yang kita digempakan dengan kenyataan oleh Syekh Zainal Asri berkenaan tentang musyawarah yang kita akan buka sebentar lagi. Kemudian dengan bacaan doa yang terang-terang sebut PAS, yang sepatutnya bukan program politik pun, untuk memenangkan PAS. Kita tak nafikan hak dia untuk berdoa, itu hak dia lah. Tapi kalau PH buat benda tu, Allahu Akbar, confirm lah kena. 7 hari 7 malam peluru tu dalam Twitter tu kena. Tapi apa yang aku nak highlight adalah berkenaan dengan statement daripada Syekh Zainal Asri
tentang musuh Allah tersebut. Jadi aku akan buka sedotan video tu lah. Okay. Dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan agama Allah. Sayyidina Muhammad, moga-moga Allah taala mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Takbir. 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 Okay. Betul, semangat. Musuh Allah. Jadi ini antara aku punya pandangan lah. My point of view is bila dia menyentuh tentang kita berdoa, memohon ataupun berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mempertahankan negeri ini daripada musuh-musuh Allah. Bila kita dengar dan kita teliti kenyataan tersebut dan kita perincikan tentang perkataan musuh Allah itu, apa yang siapa yang memerintah Kedah kini adalah Perikatan Nasional dan juga PAS ataupun PAS. PAS sinonim dengan ideologi menentang yang membawa dengan ideologi Islam dan sebagainya. Jadi bila dia nak menyatakan seolah ni parti ni adalah parti yang memperjuangkan Islam lah. Jadi apa yang berlainan daripada parti tersebut adalah musuh Allah ataupun musuh Tuhan. Dia musuh Allah ni selain daripada PAS, selain daripada Perikatan Nasional, siapa? PH, Perkataan Harapan. Yang ada Keadilan, ada DAP, ada Amanah. Kemudian kita ada Barisan Nasional, ada UMNO, MCA, MSC dan parti lain. Apakah PH dan juga UMNO itu musuh Allah? Sedangkan contohnya aku daripada Perkataan Harapan juga mengucapkan 2 kalimah syahadah, mengucapkan mempercayai bahawa Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan aku, Muhammad itu adalah Nabi aku, percaya dengan setiap rukun Islam, percaya dengan setiap rukun iman. Adalah musuh Allah? Adakah aku musuh Allah? Hanya kerana berbeza ideologi, hanya kerana berbeza pembawaan politik. Parah sangat ni. Tak boleh. Inilah yang kita sekarang tengah memperkasakan pembendungan isu race, religion, royalty. Kita tak nak benda-benda macam ni lah berlaku. Bila dia sebut dia telah mewujudkan, bila dia sebut mempertahankan negeri ini daripada musuh-musuh Allah, dia membawa satu konotasi yang negatif. Dia nak mewujudkan satu persepsi lain daripada ideologi kami, lain daripada pembawaan kami, itu semua musuh Allah. Tak boleh lah, tak kena lah. Ini yang kita duk pertahan sekarang ni. Walaupun inilah yang Menteri KKD, Komunikasi Digital, yang disentuh oleh YB Fahmi, yang dia sebenarnya, aku faham konteks dia, nak kita kata hati-hati dalam nak keluarkan kenyataan tentang 3R dalam TikTok ni. Tapi aku, tindakan yang dia berbunyi seolah macam ugutan tu bagi aku tak wajar lah. Inilah bezanya antara penyokong Perkataan Harapan dan juga Walaun. Kita nampak akui tak wajar, kesalahan bagi aku tak wajar. Jadi bagi aku, benda inilah yang kita nak lawan. Isu 3R ni jangan disentuh. Sebab pertama, dia kena faham, dia tu bukan orang awam, dia tu adalah public figure, apatah lagi carry nama Islam. Jadi bila dia bawa nama tu dan dia keluar satu kenyataan yang bagi aku tak bertanggungjawab, dia akan menanam satu persepsi atau mindset di lapangan, terutamanya pada orang-orang tua, orang-orang muda yang mungkin tak seberapa minat sangat dengan politik dan sebagainya, yang tak berapa tahu tentang keadaan semasa. Dia akan tanam benda tu dan menyebabkan timbul satu kebencian, dendam kepada orang yang lain daripada perbezaan ideologi, lain daripada lain daripada pembawaan dia lah. Pembawaan dia. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita, bagi aku, apa yang Syekh Zainul Asri sebut, bagi aku tak wajar dan tak sepatutnya dikeluarkan oleh
pemimpin tu, ataupun ustaz tu. Dan dan aku difahamkan ini bukan kali pertama. Dah banyak kali dia cakap minta maaf, minta maaf. The damage has been done lah. Tak sepatutnya benda ni berlaku. Dan bagi aku, kalau lah cakap dapat kutukan yang mana memberi negatif, persepsi negatif dalam kalangan masyarakat, menimbulkan satu benda yang tak sepatutnya berlaku, dan dia minta buat lagi, kita tak perlulah nak mengidolakan dan mendengar daripada dia orang yang macam tu, sebab dia tak bertanggungjawab. Syami? Faham? Sebab saya pun bila sebab itulah kita bagi ruang dekat Jet, sebab isu ni dia dekat dengan Jet, dia berlaku dekat dah. Tapi bila saya dengar daripada PMX kata dia mengulas tentang doa ni, musuh Allah ni, bila PMX mengulas tu, dia bagi saya isu tu dah sampai ke tahap sensitif yang sangat lah. Sebab nak tak nak, kita ni hidup di negara yang multiracial, hidup di negara yang berbagai agama. Jadi apabila kenyataan tu dikeluarkan, dia mempolarisasikan kita punya negara lah. Maksudnya, kalau engkau tak sokong aku, engkau adalah musuh Allah. Tak kira engkau Islam ke, engkau bukan Islam ke. Maksudnya sekarang ni, dia bagi dua konotasi lah. Kalau yang bukan Islam tu sokong aku, engkau bukan musuh Allah, kau ni geng kita. Tapi kalau engkau Islam tapi kau tak sokong aku, kau musuh Allah. Jadi fatwa dia macam mana sekarang ni? Ya, itu yang saya kata, dia makin mempolarisasikan masyarakat kita dan nak menunjukkan bahawa sekarang ni politik ni daripada bawah akar umbi kita sampai ke atas, itu dah, bagi saya dah teruk betul-betul. Maksudnya dengan ustaznya, dengan dia punya menteri besarnya, dengan dia punya orang-orang, kita tak cerita lagi jabatan-jabatan agensi-agensi kat situ. Maksudnya dia akan discriminate, macam kau ni tak nampak macam orang yang sokong aku kan. Nanti mungkin kalau kita pergi ke pejabat negeri kan, agensi-agensi negeri, kerja jadi lambat, ni jadi lambat. Kalau nak intern tak boleh. Nak tanya dulu ni sokong mana ni, dulu persatuan apa ni kan. Jadi benda tu dia akan menyebabkan masalah lagi dahsyat. Itu saya tengok daripada konteks tu lah. Bukan setakat daripada konteks musuh Allah tu, tapi dia akan mempolarisasikan kepada black and white, green and blue. Dia kepada dua pihak. So masyarakat sekarang jadi takut. Jadi takut untuk seperti itu. Kalau kita tengok isu sekarang ni, ada orang apa ni di Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam, MPKB menyaman orang bukan Islam sebab pakai seluar pendek. Itu pun nak tanya pandangan Jack macam mana. Tapi bagi saya punya stand macam ni lah. Okay, dia orang yang bukan Islam. Policing, kita istilahnya mempoliskan apa yang berlaku kepada orang yang bukan Islam, itu bagi saya itu tidak diajar oleh Islam secara, maksudnya dalam konteks negara yang multiracial macam kita ni. Dan dia akan menimbulkan satu perspektif lah. Maksudnya orang bukan Islam akan kata, wah, ini kalau PAS mentadbir lepas ni negara Malaysia ni, apa lagi yang dia akan buat? Dan nak tak nak, benda ni akan dimainkan oleh pihak yang melawan PAS. Mungkin DAP lepas ni ke, dia memainkan isu kata, ni tengok apa yang, kalau PAS mentadbir negara jadi Taliban. Tapi kita tak salahkan DAP, kita salahkan PAS yang mulakan benda ni dulu. Betul tak? Lepas tu dia kata, inilah DAP main sentimen Taliban. Dia takkan main sentimen tu kalau benda tu macam menyaman seluar pendek ke, kenyataan musuh Allah ke, tak dikeluarkan. Saya tengok daripada perspektif macam tu lah. Itu ulasan saya. Ya. Baik, cukup dekat tu. Cukup topik terakhir yang kita akan kupas untuk episod kali ni, topik yang bagi aku penting juga untuk kita sentuh, sebab ini melibatkan tentang kedaulatan negara lah. Isunya adalah berkenaan tentang tuntutan waris Kesultanan Sulu terhadap wilayah
Malaysia, sebahagian wilayah Malaysia. Dan kita dimaklumkan bahawa pihak kerajaan berjaya memenangi kes di mahkamah The Hague kot sebutan dia. Ya, di Belanda. Di Belanda Ya. di Belanda, yang mana tuntutan tersebut ditolak dan Malaysia berjaya mengekal kedaulatan Malaysia, sempadan Malaysia, dengan tidak membenarkan waris Sulu untuk menuntut tanah yang pada sejarahnya dahulu milik Kesultanan Sulu tersebut. Ini sebenarnya mengundang kepada pelbagai reaksi, terutamanya di segi perundangan, dari segi politik, geopolitik, yang mana Syami pakar geopolitik tersebut. Jadi ini yang kita nak tanya Syami, macam mana ulasan respon awal untuk kes ni? Okey, isu dia kes ni adalah bila ada 8 orang waris daripada Kesultanan Sulu. Sekarang dah 7, seorang dah meninggal. So asalnya 8, sekarang 7, membuat tuntutan di Mahkamah Timbang Tara. Dia di peringkat antarabangsa ni, dia ada Mahkamah Timbang Tara lah. So apa yang dia tuntut adalah kawasan lah, tapi dia tuntut dalam bentuk jumlah wang, which is around $65 billion, I think, macam tu. So tuntutan tu dibuat di negara-negara tertentu, sebab Mahkamah Timbang Tara ni bukan semua negara ada. So yang pertama dia buat adalah di, kalau tak salah saya, di Perancis. Kemudian dia pergi lompat pula ke Sepanyol. Lepas tu dia melompat pula ke Belanda, which is The Hague tu, Belanda, Netherlands. Dan kali ni yang paling latest, selepas dia kalah, dia buat tuntutan di Luxembourg pula. Jadi apa yang berlaku adalah dia nak tuntut dalam bentuk dana $65 billion. Sebahagian kawasan mungkin ada laut sikit, lepas tu ada kawasan Had Datu ke. Nak senang cerita, di kawasan pantai timur Sabah tu lah yang berlakunya pertempuran pada 2013, which is pencerobohan tu. Okey, update yang terkini adalah bila kerajaan Malaysia, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Menteri Undang-Undang kita, YB Datuk Azalina, dia menang di French dan juga The Hague. Dia menang bukan apa, bila orang tu, waris tu, dia buat tuntutan. Dia buat tuntutan tu dan dia kata, inilah dokumen kami, berdasarkan tuntutan kami nak ni. Dia dokumen tu jawi tau, dia tunjuk ada dokumen jawi apa semua. Jadi bila dia buat tuntutan tu, kita kena melawan tuntutan tu dengan kita filekan bantahan kepada tuntutan tu. Maksudnya kita kata, kenapa kau nak buat tuntutan? Tuntutan ni tak valid pun. Jadi kita menang tang tu. Tapi bila dia faham, orang yang 8 orang ni, dia faham, dia kata, lawyer dia lah, bila tuntutan tu dah nak kalah, dia pergi lompat ke negara lain. Sebab dia dah tahu bahawa tuntutan tu akan kalah. Jadi kita memang ada bukti kukuh bahawa negara atau negeri Sabah tu adalah milik negara Malaysia. Jadi sebab itulah Mahkamah Timbang Tara pergi ke negara mana pun akan batalkan tuntutan yang dibuat oleh Kesultanan Sulu tu, waris tu. Itu hakikat. Kenapa dia buat macam tu? Okey, sebab dia ada bukti itulah, dia kata, tapi bukti tu tak lengkap pun. Dia mengatakan Kesultanan Sulu ada benda ni, layak mendapat tanah ni, layak mendapat hasil petroleum ni. Hakikatnya tak lengkap, sebab British dah bagi kepada Malaysia. Perjanjian tu ada. Kita batalkan melalui perjanjian tu lah. Cumanya persoalan yang baru-baru ni timbul bila YB Azalina buat press conference, panggil press daripada luar negara Malaysia, adalah dari mana waris-waris Kesultanan Sulu ni dapat duit untuk pergi bayar lawyer, international lawyer yang cost dia million, untuk pergi buat tuntutan dekat negara-negara ni. Itu persoalan dia. Dari mana dia dapat? Dan bila dikaji-kaji juga, dapat satu bukti awal mengatakan dana ni dapat daripada Amerika. Litigation fund dia panggil. Tapi litigation fund ni berkemungkinan orang yang bagi duit tu pun tak tahu duit tu sebenarnya dibayar untuk kes ni. Kiranya dia macam, dia ada satu syarikat peguaman ni, dia bayar, dia melabur lah. Dia kata, you can invest with us, nanti duit ni apa-apa jadi kita akan bagi pulangan. Macam kita melabur SB lah. Jadi rupa-rupanya dana yang pelaburan tu digunakan untuk kes-kes yang macam ni. Jadi YB Azalina kata berkemungkinan walaupun dana ni datang daripada Amerika, orang yang melabur tu tak tahu
tahu pun duit tu digunakan untuk membiayai kes-kes yang macam ni. Itu akar dia lah. Dan sekarang pihak Malaysia dah pun filekan satu tuntutan untuk mengatakan memberikan tuntutan penjelasan lah daripada dana ni datang daripada mana, orang ni tahu ke tak, di Mahkamah Perancis. Jadi itulah kenyataan daripada Dato' Azalina. Dia kata kita akan lawan secara adil dan undang-undang. Kita akan lawan sampai habis. Dan dia ada guna sentimen jugalah kat sini. Dia kata kalau kerajaan perpaduan tidak terbentuk sekarang, kita akan fikir, contohlah sekarang ni kita berada dalam konflik politik lagi, pergi istana negara ni apa semua, kes kita berkemungkinan kita akan kalah dan kita akan kena bayar $65 bilion kepada waris sulu tu. Jadi disebabkan kekuatan, kepercayaan yang diberikan oleh PMX kepada dia, sampai dia buat website apa semua, tunjuk bukti apa semua, bayar apa semua, maka peguam kita menang dan dia akan lawan. Itulah kita kata dia nak galvanize sekarang ni. Sekarang ni ini dah jadi isu nasional. Dan kalau rakyat tak sokong kerajaan buat benda ni, habis lah. Kiranya sebab itulah dia buat press conference tu. Nak tahu, nak supaya rakyat tahu bahawa kita sedang hadapi satu musuh yang kita tak tahu kenapa dia nak buat benda ni. Kenapa dana ni? Kenapa benda ni? So, saya pun dengan beberapa rakan saya buatlah kajian. Sikit je saya nak terangkan sebelum kita nak habiskan. Rupa-rupanya, kenapa Amerika kacau? Kenapa dana ni datang daripada Amerika? Sebab tuntutan yang dibuat tu adalah melibatkan kita, Amerika, kepentingan Amerika, ada kepentingan Amerika dan juga kepentingan China. Dulu ada satu projek, dia panggil projek kabel fiber internet 5G yang melalui Laut Cina Selatan. Kawasan yang dia nak buat tuntutan tu, rupanya itulah kawasan yang kabel tu lalu. Okay. Dan Amerika nak kacau benda tu sebab sebelum ni China boleh masuk laluan kabel tu. Ni projek China. So China boleh masukkan kabel dia lalu dasar laut, tak ada orang kacau. Jadi Amerika nak kacau supaya kabel tu terganggu, supaya tidak ada lagi projek 5G ni, dia akan ada problem ke apa. So itu akar dia. Permasalahan lebih dalam, kita kena buat kajian lebih lanjut lah. Tapi apa yang saya dengan kawan-kawan saya buat, ada rupanya ada conflict of interest. Kenapa Amerika nak bayar waris sulu tu untuk buat tuntutan tu? Bukan dia nak sulu tu menang pun, dia nak kacau projek China je. Itu je rupanya. Tapi benda ni Azalina tak boleh cakap lah. Ini kita baca laporan daripada Reuters, Washington Post. Sebab kalau Azalina cakap, dia akan menimbulkan konflik kedaulatan dan juga dengan kacau kuasa besar pula. Kuasa besar lah. Tapi inilah kenapa Azalina buat press conference ni. Sebab dia nak rakyat tahu dan rakyat buat kajian sendiri. Dan rakyat bagi pressure dekat negara tu, supaya jangan kacau kita. Tapi itulah cerita sulunya sekarang ni. So menarik sebenarnya bila Syami kupas panjang lebar yang Syami kupas. Yang bagi aku, rupanya dia membuka kepada satu dimensi lain. Yang mana sebenarnya tindakan tersebut bukan semata-mata untuk tuntutan tanah. Bukan. Tapi sebenarnya dia ada udang di sebalik batu. Dia ada benda yang lebih besar daripada tu. Betul. Pertembungan antara dua kuasa besar ekonomi dunia lah. Geopolitik lah di Laut Cina Selatan tu. Betul. Bagi aku menarik. Dan kita akan menantikan lagi update-update update yang terkini tentang apa yang nak dibawa oleh Menteri Undang-Undang. Tapi apa yang aku nak tekankan adalah, ialah mungkin kalau di sudut antarabangsa, tuntutan yang dibuat tersebut adalah mungkin ada tujuan lain, tujuan yang lebih besar. Sebab tu kita jangan mudah-mudah untuk claim tanah. Jadi Sanusi jangan kena jaga diri. Dia masuk. Jangan mudah-mudah nak
claim tanah Pulau Pinang ke apa negeri sekalipun. Betul. Saya akui benda tu. Sebab itu akan membawa kepada implikasi lebih besar. Betul. Kita sangka dia jadi macam ni, tapi sebenarnya dia lagi besar. Macam iceberg lah. Kalau contoh Sanusi dia bawa kes tu mahkamah, dia tuntut Penang dekat dalam Kedah. Lepas ni Siam pergi tuntut Kedah tu dalam Siam. Macam mana? Ya. Betul. Inilah Hilang kedaulatan kita. inilah yang PMX tu. Ha. Dia kalau nak kata macam tu, British boleh Claim ni. claim ni tanah dia dulu. Sebelum British, Belanda boleh claim. Sebelum Belanda, Portugal pun boleh claim. Betul. Jenuh lah nak claim. Jenuh lah kata. Dia dah buka satu pipe tu, dia buka satu kunci. Tak boleh nak kunci balik dah. Kita kena pegang yang ni adalah a part of history lah. Yes. A part of history yang kita boleh faham. Okay, kita boleh ambil nilai apa yang kita boleh ambil. Tapi bukan untuk kita nak patah balik ke belakang. Itu yang kita tak nak. Dan aku rasa macam mana kes tuntutan Sulu ini berlaku, yang mana bagi kita banyak pengajaran. Kita perlu belajar dalam konteks domestik, dalam politik Malaysia sendiri. Jangan kita mudah-mudah untuk memainkan kedaulatan negeri masing-masing dan negara lah. Betul. Cukup setakat tu. Okey, cukup episod kita kali ini. Untuk episod kita kali ini, episod 5, yang mana kita akan bawakan satu tetamu yang istimewa untuk episod seterusnya, episod 5 part 2. Tetamu yang jauh datang merentas laut untuk sama-sama kita akan podcast sembang dalam Jom Sembang nanti. Ya. Kita akan kupas satu topik khas, special edition khusus. Jadi cukup setakat tu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.